Malam ini kita akan memilih satu lagi kisah atau cerita yang bersumberkan Al-Quran seperti mana yang disebut di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-67. Pada ayat yang ke-67 berkaitan dengan satu cerita lembu Bani Israel, dinamakan suratul Baqarah. Di dalam Al-Quran ada surah namanya Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua selepas Al-Fatihah. Kita ada 114 surah. Nombor 1 Al-Fatihah, nombor 2 Al-Baqarah. Al-Baqarah bermaksud lembu betina. Yang kita duk sebut suratul Baqarah tu maksudnya lembu betina. Jadi kenapa, persoalan yang timbul, kenapa surah ini dinamakan dengan nama suratul Baqarah? Kenapa Allah meletakkan cerita Al-Baqarah ini di dalam Al-Quran? Tentu ada pengajarannya. Kerana Al-Quran itu tidak bercakap melainkan perkara yang besar. Kandungan Al-Quran, isi yang tercatat di dalam Al-Quran adalah berhubung dengan perkara-perkara yang penting. Al-Quran ini isinya tentang pengajaran untuk manusia. Maka kita malam ini nak melihat apa yang ada di sebalik Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah ni maksud dia apa? Lembu betina. Cerita ni zaman siapa? Cerita lembu ni zaman Bani Israel. Bani Israel ni merujuk kepada Nabi mana? Nabi Musa. Jadi kisah lembu ini berlaku pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan tuan-tuan kena ingat, macam yang kita sebut dalam kuliah-kuliah yang sebelum daripada ini, di antara nabi yang paling banyak cerita-cerita mengenainya disebut di dalam Al-Quran. Kalau orang tanya, nabi apakah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran? Bukan Nabi Muhammad. Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran Nabi Musa. Sebab itu ada di kalangan orientalis dan di kalangan orang-orang yang mengkaji Al-Quran, dia kata ini cerita Musa. Al-Quran itu the book of Moses. Quran itu macam cerita tentang Nabi Musa. Lepas itu banyak kita, bila tuan-tuan baca dalam Quran, tuan-tuan akan sebut atau jumpa perkataan Ya Bani Israel. Itu kaum Nabi Musa alaihissalam. Dan malam ini tuan-tuan, tajuk kita adalah lembu Bani Israel. Kerana kisah inilah, peristiwa inilah, suratul Baqarah itu dinamakan surah lembu. Dan tuan-tuan jangan lupa, cerita ini walaupun dia berkaitan dengan Bani Israel, tetapi pengajarannya juga untuk kita orang Islam keseluruhannya. Walaupun ini berlaku pada zaman Nabi Musa, tetapi pengajarannya, ibrahnya, apa yang boleh kita belajar daripada kisah itu untuk semua umat manusia. Al-Quran itu bukan turun pada satu-satu kaum, hudal linnas.
Quran itu hudan linnas. Dia adalah petunjuk kepada keseluruhan manusia. Maka walaupun cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita pada zaman Nabi Sulaiman, cerita pada zaman Nabi Ibrahim, tetapi pengajarannya, ibrahnya, panduannya, pedomannya untuk kita. Maka kita kena baca. Kita kena mengkaji dan melihat apa yang Quran nak sampaikan. Okey. Wa idza qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tak kala Musa berkata kepada kaumnya. Kaumnya itu Bani Israel. Jadi ceramah kita ni dia seronok sikitlah pasal dia berbentuk cerita. Orang-orang, bukan kata orang Melayu, tapi manusia ni secara tabiatnya dia memang suka dengar cerita. Okey. Dan ingatlah tak kala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyembelih seekor lembu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, perkataan baqarah yang ada dalam ayat ni, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, dia tak ada alif lam. Kita mengaji sikit bahasa Arab. Dia kata tazbahu baqarah. Dia tak sebut tazbahu al-baqarah. Dia tak ada alif lam di situ. Okey. Dalam bahasa Arab dia ada bab dia panggil ma'rifah dengan nakirah. Ni dari sudut bahasa lah. Dari sudut bahasa Arabnya dia ada ma'rifah, nakirah. Dia macam ni lah. Kalau dia sebut al-baqarah, maksudnya the cow, lembu tu, lembu itu, lembu itu. Maksudnya dia tunjuk lembu itu, dia tetapkan lembu tu. Tapi kalau dia sebut baqarah tanpa ada alif dengan lam, alif lam ma'rifah tu, artinya apa? Mana-mana lembu pun tak apa. Faham tak? Maksudnya Allah kata, Nabi Musa bagi tahu, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk menyembelih mana-mana lembu. Ambil seekor, pergi keluar cari mana-mana lembu seekor, tangkap, tak kira lah lembu betina ke, lembu jantan ke, lembu tua ke, lembu muda ke, anak lembu ke, tangkap, sembelih. Mudah tak? Mudah, simple. Instruction dia, arahan dia sangat simple. Allah suruh kamu menyembelih mana-mana lembu seekor. Apa cerita ni tuan-tuan? Duk tak duk suruh sembelih lembu, korban ke? Raya haji ke? Dah. Okey. Ni kita nak cerita sikit. Sikit dia akan banyak masa terhad ni. Dalam Al-Quran tidak disebut apa sebab Allah suruh sembelih lembu. Tak ada. Di dalam Al-Quran Allah tak nyatakan sebab apa disembelih lembu. Cerita sembelih lembu tu, cerita sembelih lembu tu tak tahu pasal apa. Cerita dalam hadis pun tak sebut. Cuma menurut Al-Imam At-Tabari, seorang imam alim besar di dalam tafsir, dia ada tafsir At-Tabari, dia ada bawa satu riwayat Israiliyat. Israiliyat ni bisa dengar, cerita yang diambil dari sumber ahli
kitab Yahudi dengan Kristian. Dia panggil cerita tok nenek lah. Macam kita ada cerita tanggang, cerita apa lagi, Pak Pandia. Cerita-cerita itulah yang kita ambil daripada tok kita ambil daripada tok dia. Cerita turun temurun. Jadi di kalangan orang-orang Yahudi ni, apabila mereka dengar tentang Nabi Musa ni nabi depa. Nabi Musa ni nabi tok nenek depa, kaum depa. Jadi bila depa dengar Nabi Muhammad cerita ataupun depa dengar Nabi baca ayat Quran berkaitan dengan tok nenek depa tambah ku atas. Sebab cerita ni cerita tok nenek depa lah, betul tak? Tuan-tuan dapat tak ikut? Boleh ikut tak? Okey. Jadi depa kata cerita dia macam ni. Cerita yang macam ni tu, cerita tu depa ambil daripada siapa? Tok nenek depa. Boleh pakai tak? Nak kata tak betul pun boleh jadi betul, pasal cerita ni berlaku tentang kaum mereka. Cerita ni berlaku pada zaman Nabi Musa, Bani Israel, orang Yahudi yang mana itu adalah keturunan mereka. Jadi boleh jadi cerita tu cerita turun temurun. Ada tak keberangkalian untuk betul? Ada. Sebab itu di kalangan sahabat juga banyak mereka ambil cerita-cerita yang disampaikan oleh orang Yahudi. Jadi Nabi kata hadithu an Bani Israel wala harash. Nabi kata boleh ceritalah Bani Israel ni, tak ada apa. Jadi cerita Israeliat ni tuan-tuan tak boleh kata confirm betul, sebab Quran tak sebut, hadis tak sebut, cuma cerita ni Yahudi tambah. Depa tambah agak-agak macam mana? Dia cerita dia macam ni. Cerita yang tuan-tuan kena ingat yang ni bukan Quran. Sekali tuan-tuan balik buka, tak mana ustaz abang, tak ada lah ayat ni pun. Memang tak ada. Yang ni cerita Yahudi. Senang habaknya cerita Yahudi. Jadi cerita Yahudi ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Okey. Pada zaman Nabi Musa, cerita ni zaman Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa. Ada satu orang laki-laki rajulun ghani yang sangat kaya. Ni Yahudi duk cerita ni. Dia kata lelaki ni sangat kaya. Dia tak ada anak. Ada sebahagian riwayat kata dia hanya ada anak perempuan. Okey. Ada kata dia tak ada anak. Ada kata dia ada anak perempuan seorang. Tapi dia sangat kaya. Kaya lah. Kaya melana. Harta luar negara, harta dalam negara. Kaya. Menariknya, dia ada anak menakan jantan laki-laki seorang. Yang ni, yang akal jenuh ni. Boleh? Okey. Jadi bila lelaki ni dia tak ada waris, anak menakan ni lah yang menjadi waris tunggal dia. Pak menakan dia duit banyak, harta banyak, tapi tak ada anak. Yang paling dekat, keluarga yang paling dekat dengan dia, siapa dia? Anak menakan hak lelaki tadi ni lah. Ni cerita siapa? Israeliat. Tuan-tuan dapat ikut dah? Cerita ni ikut dah? Ni episod pertama baru ni. Betul. Jadi dia kata Islam bak rentua ni nak mati ni nak cerita macam mana yang boleh sembelih lembu ni. Dia macam mana yang Tuhan pergi suruh sembelih lembu ni, cerita dia mula daripada laki-laki ni lah. Lambat pak menakan aku nak mati ni. Sebab lagi pak menakan dia tak mati, kata tu tak boleh lah kat dia. Kan? Kadang-kadang bukan kata Bani Israel ya, Bani Melayu ni pun kelaku lagu tu ya. Kan?
Ismit Ulam Raja, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab, kan? Stable kuda. Duk doa bagi apa dia mati ya. Dan berapa ramai di kalangan ibu-ibu, bapa-bapa yang mai jumpa, yang duk sembang, dia nak hibah. Dia nak hibah, tahu tak hibah? Kita dalam Islam ni, kita kalau mati, kata kita dia boleh pusaka, faraid, boleh ha? Tapi kebanyakan yang saya tengok trend lah ni, depa tak mau faraid. Depa macam nak bagi atuk, ada yang nak bagi sama rata, ada yang nak bagi anak perempuan lebih, ada yang nak bagi kurang, macam-macam lah. Depa duk tanya macam mana nak buat. Wasiat tak boleh. Depa nak hibah. Hibah boleh. Hibah ni hadiah lah. Dia panggil, oi Bang Long. Bang Long duk jaga ayah, Bang Long duk main tengok ayah. Ayah ingat, abah ingat nak bagi kat Bang Long lah semua 10 helung tanah tu. Boleh tak? Kalau pusaka tak boleh lah. Faraid tak boleh. Tapi kalau hibah boleh. Tapi tuan-tuan, pok-pok ni dia kenal tak anak dia? Tuan-tuan kenal tak kelaku anak tuan-tuan? Kenal tak anak tuan-tuan ni kelaku bagus, Abdul Wahab ke Abdul Wahid ke? Kenal tak? Kenal. Dia kata, ustaz, kalau hibah kena bagi terus no. Kena bagi, itu makna hibah. Hibah ni maksudnya kita serah. Tapi mau kalau serah, dia jual saya lempak tepi jalan. Dia takut pula. Dia tak harap ke anak dia. Itu yang duk jadi tu. Lah kali dia buat hibah bersyarat. Kan? Hibah bersyarat ni dia nak bagi tapi tunggu dia mati. Sebab kalau dia bagi masa hidup, banyak dah kes tuan-tuan. Elok-elok tukar anak, hantar pi jejawi. Asal guring. Lepas dia tukar, dia hantar buat dia duduk di jejawi. Tahu jejawi? Jejawi dalam. Kalau tak tahu, esok tak cuti Sabtu pi melawat jejawi dalam. Lah ada kluster situ. Nyepitak pok dia di situ. Dia kata, lah ni pok duduk di sini lah pasal rumah apa semua dah terpulang kepada anak anda. Kan? Kata Abdul Wahab. Okey. Kita ni cerita Bani Israel ni, balik pada cerita kita. Okey. Jadi tuan-tuan, anak menakan yang jahat ni, yang rakus, tamak ni, dia telah ambil satu jalan cepat. Dia telah bunuh pak menakan dia. Sebab itu dalam Islam, la yarisu qatil maqtul. Siapa-siapa yang didapati membunuh bapa atau mak dia untuk cepat nak dapat harta pusaka, haram, terlucut hak dia. Di dalam Islam ada hukum tu. Hukum terhalangnya anak tu atau sesiapa waris daripada dapat harta pusaka jika didapati dia pi bunuh untuk percepat. Dia kata, duk ingat 3 kali dah ni, masuk keluar, tak mati-mati lagi. Lihat betul orang tua ni. Jangan main-main tuan-tuan dengan tekanan hidup lah, dengan kelam mata kan. Berapa ramai yang bunuh ibu bapa kerana dadah dan sebagainya. Dalam Islam, kalau didapati dia membunuh untuk tujuan nak dapat pusaka faraid dengan cepat, nak dapat harta tu dengan cepat, dia tak dapat terus. Nampak? Okey. Lepas dia bunuh, dia buat apa? Lepas dia bunuh pak menakan ni, dia buat apa? Kalau tuan-tuan nak tahu, dia telah angkat jenazah pak menakan dia ni, pi letak depan pintu rumah siapa tak tahu. Jadi kawan tu mangkit pagi-pagi tengok ada orang mati depan rumah dia. Naya. Jadi bergaduh habis ni. Yang dia kata, hang bunuh pak menakan aku, hang kena bayar dia. Dia yang bunuh, tapi
Bukti dia pergi letak depan rumah kawan tu. Oh, yang ni tuan-tuan dia panggil apa? Dia panggil naya. Tak pasal-pasal. 302. Jenazah duk rumah dia. Jadi pakat duk tuduh. Hang bunuh, hang lah bunuh. Jenazah duk depan rumah hang. Dia kata tak tahu, dia maki-maki ada mana. Jadi nak ni sampai nak bertikam ni duk lawan tuduh. Siapa bunuh? Siapa bunuh? Nak tanya kawan tu, siapa bunuh hang? Dah mati kalau kawan tu mangkit kan. Dah, siapa bunuh hang? Kah ingat ni. Last sekali tuan-tuan, nak tahu siapa pembunuh, nak selesai masalah, kuih jadi cempera ni, kuih jadi kalut ni. Jom ditanya Nabi Musa. Itu cerita dia tu. Itu asal usul yang kata sembelih lembu tu. Jom pergi tanya Nabi Musa, siapa dia yang bunuh. Sudah, berhenti, sabar. Jangan duk tuduh lagi. Kita pergi tanya Nabi Musa, siapa bunuh dia Nabi. Mai pergi tanya. Bani Israel pun angkat jenazah tu, pilah kat Nabi Musa. Ni Musa, tolong habaq tanya dekat Tuhan hang. Dia tak kata Tuhan kita, dia kata Tuhan Musa. Tu bahasa Bani Israel tu. Ni Bani Israel mana ni? Bani Israel yang Tuhan selamat daripada Firaun. Bani Israel yang Tuhan bawa pergi ke Mesir tu, daripada Mesir tu Tuhan bawa pergi Palestin selamat. Firaun ligan, Firaun tenggelam tu, Bani Israel inilah yang buat akal ni. Okey tuan-tuan. Musa kata, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Kalau hampa nak tahu siapa bunuh, Tuhan kata sembelih lembu. Depa terkejut. Depa kata kat Musa, qalu atattakhidhuna hudwa. Musa, hang jangan nak buat leceh. Lebih kurang bahasa kita lah. Hang nak pemain kami ke? Pasal apa depa kata lagu tu tuan-tuan? Pasal depa guna akal. Depa guna akal tak? Depa duk faham lagu mana? Tuan-tuan tengok, okey. Tengok kepala otak Bani Israel ni. Saya nak abang kat tuan-tuan ni. Cara depa tu. Bila Musa kata Allah suruh hampa pergi sembelih lembu, depa kata Musa atattakhiduna hudwa. Musa, jangan duk buat main-main dengan kami. Hang nak pemain kami ke? Kami tanya siapa bunuh kawan tu, hang pergi duk cerita bab lembu pula. Depa guna kepala otak ni, akal ni. Pasal tu agama tak bagi kita jadikan akal ni sumber hukum. Kita tak boleh fikir subuh pasal apa dua, pasal apa bulan puasa siang tak boleh makan, malam boleh makan. Kita tak boleh fikir mana tu. Sami'na, dengar, buat. Tuhan kata Isyak 4. Tuhan kata rokok dulu, rokok. Tuhan kata sujud kemudian. Tak boleh tanya. Pasal apa orang perempuan duduk belakang, orang lelaki duduk depan. Jangan duduk tanya. Pasal Tuhan suruh buat. Mau duk tanya lagu tu tak kesudah. Jadi Bani Israel, depa kata Musa, depa duk fikir dalam kepala otak ni, apa kaitan sembelih lembu? Kalau kami tanya bab nikah, hang suruh sembelih lembu, kenuri nikah, kami faham lah kan. Ni kok mana lembu? Lembu kok mana? Ni apa yang kait lembu dengan nak tahu orang bunuh ni? Apa kaitan lembu dengan orang mati nak tahu siapa pembunuh ni? Apa kaitannya? Pasal apa? Pasal depa guna akal. Kalaulah depa tu orang beriman, Tuhan suruh sembelih lembu, suruh sembelih lah. Sekali Tuhan buat lah. Dia nak buat apa lagi, Tuhan cerita lah. Apa sembelih lah dulu. Ni pun tak petikai dah. Okey, sebelum tu tenang. Agak tuan-tuan, pasal apa tak sembelih kambing? Sekali tuan-tuan kata kat saya, tu dia ustaz jadi Bani Israel lah. Tuhan suruh sembelih lembu nak tanya kambing, ayam apa. Dia duk ajak jangan jadi Bani Israel, dia habis jadi Bani Israel. Saya nak cerita lah, ada sebab lah. Agak-agak tuan-tuan saja nak tanya lah, sembang sikit kan, lama tak jumpa. Agak-agak tuan-tuan, pasal apa Tuhan tak kata sembelih kangaroo ke? Pasal ada orang duk cerita kaifiat kangaroo.
kulit kanguru ni boleh tarik rezeki, kulit kanguru ni boleh bagi kebal. Saya tak tahulah kan, tapi Tuhan suruh sembelih lembu. Pasal apa tak suruh sembelih ayam ke, itik ke, ayam Turki ke apa? Pasal apa lembu? Pasal apa lembu? Pasal apa lembu? Okey, dia ada sebab dia. Kata para ulama yang sebut, dia kata apa? Kata para ulama, Allah sengaja suruh pilih lembu kerana Bani Israel ni pernah sembah lembu. Bisa dengar tak cerita dia? Thumma ittakhadhtumul ajl. Siapa dia yang buat tu? Nama siapa? Nama siapa? Mangkak tu. Nama siapa yang pi buat patung lembu yang depa sembah tu? Yang Quran kata summa takhadhtumul ajla min ba'dih, dan mereka itu mengambil anak lembu untuk disembah. Siapa yang buat? Samiri tuan-tuan. Dia buat anak lembu, dia buat daripada patung jadi anak lembu, depa sembah. Jadi Tuhan nak uji depa. Hampa masih duk ada tak lagi kepercayaan, masih duk ada tak lagi rasa besar dekat lembu? Pasal depa pernah sembelih lembu. Pasal tu Tuhan suruh sembelih lembu. Nampak tak? Tu dia. Allah nak uji iman depa. Allah nak uji akidah mereka. Tuan-tuan, orang Melayu dia ada susur galur dululah para mesuara. Pasal itu tuan-tuan tengok orang Melayu nak kikih. Tuan-tuan, kita lah bulan apa? Bulan apa ni? Kita baru masuk bulan Rabiul. Sebelum ni bulan apa? Safar. Orang boleh kata Safar, Safar. Jangan main-main dengan Safar. Nikah tak boleh. Bukan kata menikah dua, menikah satu pun tak boleh bulan Safar ni. Naik rumah tak elok, pi mana-mana tak berapa bagus. Safar ni kira sui. Nak duk kikih pahaman tu, bukan senang. Mandi Safar. Pasal tu orang Melayu ni kalau tengok dia nak kikih yang dulu-dulu tu dia ambil masa kau. Lah ni sehari dua ni dia tak lenggang perut. Dulunya lenggang. Terpusin budak tu. Main mana lenggang perut? Susur apa galur lenggang perut tu daripada mana? Tak akan boleh cakap, orang repot. Sebab tu duk jaga-jaga tak mau duk cakap benda sensitif, orang repot, kacau. Tapi saya nak habaq, akidah Islam mesti bersih daripada sebarang bentuk khurafat. Sebab itu tidak ada sial majal. Dalam Islam tidak ada kepercayaan sial, tak ada kepercayaan apa benda-benda khurafat ni. Kan? Dalam duk main masjid tiap-tiap 5 waktu, duk ada juga bak bewak tu. Ada. Dalam duk main masjid tu, dia kata mak hang, aku tak apa nak sedar hati awak. Bewak lintah aku pi makrib tadi. Ambon, pi makrib tadi. Tu saya buat contoh yang biasalah. Okey. Jadi Allah Ta'ala suruh mereka sembelih lembu tu sebab nak tengok ada tak lagi kepercayaan lembu tu. Pasal mereka pernah sembah lembu tu jadi Tuhan. Pernah jadi Tuhan mereka. Okey. Tengok. Nabi Musa kata qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi orang bodoh. Orang jahil. Jahil ni siapa dia? Orang yang petikai hukum Tuhan, orang yang petikai syariat Tuhan, orang yang berdolak dalih dengan arahan Tuhan, itu orang jahil. Aku tak mau macam tu. Yang suruh ni bukan aku, Allah suruh.
Aku bukan nak main-main. Memang Tuhan suruh. Kalau hampa nak tahu siapa bunuh lelaki ni, hampa pergi sembelih lembu. Ni bukan cerita main-main. Ni bukan aku nak melawak. Ni bukan aku nak perkenal hampa. Ni memang betul. Hampa pergi sembelih sudah. Satgi Tuhan habang siapa dia. Buat tak? Yang kata Bani Israel ni tuan-tuan. Tuhan buat turun tu. Tuhan buat turun apa? Manna wassalwa. Bisa dengar tak? Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada mereka manna wassalwa, makanan syurga. Tak masuk syurga lagi, makan dah makanan syurga. Tuan-tuan, kalau kita boleh makanan syurga, ya Allah. Tapi yang kata Bani Israel dia berkata apa? Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Hei Musa, jemu. Musa, jemu. Jemu apa? Jemu makanan syurga. Kami jemu nak makan makanan syurga. Boleh tak habaq kat Tuhan hang suruh bawa keluar kat kami mim baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha. Bawang putih, bawang merah, kacang dal, kacang parpu. Depa nak buat dalca kot. Musa terkejut. Pok aku ni. Yang kata kaum aku ni Tuhan bagi. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa kata atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa. Hampa pergi minta benda lekeh, hampa nak tukar dengan benda yang paling baik. Bawang putih hampa nak tukar dengan makanan syurga. Kacang dal hampa nak tukar dengan makanan syurga. Hampa ni apa dia? Itu yang kata Bani Israel tu, yang kata kelaku Yahudi tu. Tu tuan-tuan mau ingat tu. Okey, sambung cerita. Okey. Depa mula tanya. Depa mula tanya. Tu asalnya Tuhan kata pi tangkap sekok sembelih. Aku habaq lah sekali. Tak. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, lembu jenis apa? Yang apa nak tahu pasal apa? Soalan tu dia bagi jadi senang kan, dia bagi jadi susah? Dia nak bagi jadi senang kan, nak bagi jadi susah? Susah. Orang tanya bagi jadi mudah. Tu cerdik. Kalau tanya bagi jadi susah, kalau tanya bagi jadi susah tu dia panggil apa? Dia panggil tak berapa cerdik. Kan? Orang habaq kat kita hang pi kedai beli teh. Mudah tak? Kita pi kedai beli teh bunga boleh, teh kuda terbang boleh, teh apa pun boleh kan? Senang tak? Senang. Ini dak rajin dia. Teh apa? Teh sabuk ke, teh uncang, teh cap apa, teh bo ke, teh Lipton. Hampir tanya tu lagi hang nak kena cari. Hampir pergi kedai tu tak ada Lipton, ada bo. Hang nak kena pergi cari kedai lain pula. Akai tak ada. Yang kata Bani Israel. Lepas itu sahabat Nabi pernah tanya Nabi satu soalan. Nabi marah ya. Allah Ta'ala wajibkan haji. Sahabat tanya apa? Tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Allah Ta'ala wajibkan haji. Tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Allah Ta'ala wajibkan haji. Tiap-tiap tahun ke kena pi? Nabi kata kalau aku kata tak kekalut hamba. Bila Allah kata wajibkan haji, jangan tanya lah, pergi buat cukup lah. Maknanya sekali cukup lah. Tapi dia pergi tanya tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun ke? Kalau Nabi kata na'am, jadi umrah tuan-tuan. Kita nak pergi sekali seumur hidup ni pun tak tahu. Tak tahu daripada 2 kaki berjalan, 3 kaki, 4 kaki pun tak sampai-sampai lagi. Kalau tiap-tiap tahun pakai haruin. Itu jangan tanya. Quran kata jangan tanya satu benda tasukum yang akan menjadikan kamu susah. Tuhan habaq tu bukan Tuhan lupa, bukan Tuhan tak tahu. Pasal apa Tuhan tak habaq? Dia nak memudahkan kita. Allah bila dia habaq, dia tak cerita lengkap, bukan dia tak reti, bukan dia tak tahu. Maha suci Allah, tapi dia nak mudahkan kita. Itu tujuannya.
Maka Musa pun kata, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun. Apa maksud dia tuan-tuan? Nabi Musa kata la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Dia seekor lembu yang tidak terlalu tua, faridun wala bikrun, dan tidak bikr, tidak terlalu dara, tidak terlalu muda. Jadi susah no. Jadi susah. Tadi lembu tua pun boleh, lembu pencen pun boleh, lembu muda pun boleh. Ni tak. La faridun wala bikrun. Hampa jangan cari yang tua sangat, dan hampa jangan cari yang muda sangat. Sedang-sedang. Daripada tak ada syarat tu pergi jadi syarat tu. Okey, tak apa, depa sambung lagi. Faf'alu ma tu'marun. Lepas tu depa tanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tak tangkap lagi, tak sembelih lagi. Kalau apa? Yubayyin lana ma laun dalam bahasa Arab color, alwan, colorful. Tu dia yang kata rajin tak bertempat ni. Qala innahu, tengok Musa kata, telah berkata ia Musa, sesungguhnya Tuhanku. Innahu, hu tu Allah, sesungguhnya Allah berfirman, yaqulu innaha. Innahu yaqul, Allah berfirman, innaha, sesungguhnya baqarah, lembu itu, safra, kekuning-kuningan. Tadi hitam boleh, kelabu asap boleh, balak boleh, koko boleh, la tak boleh dah. Safar, usfur, apa ni? Kuning kekuning-kuningan. Tak kuning-kuning, kuning keemas-emasan. Faqi'un launuha, tak berhenti lagi. Kuning tu pula mesti orang tengok syok. Contohnya kita ada 5 kuning. 5 kuning. Kuning yang mana nak pilih ni? Kuning yang siapa tengok, cantik, cantik. Kalau kata 10 orang, 2 orang kata tak cantik, reject. Masuk tuan-tuan? Ada lagi? Ada lagi. Dia bila cerita ni dia jadi ralik. Tapi kita tak boleh langgar SOP. Apa? Okey. Tasurrun nadhirin. Kuning yang menimbulkan rasa takjub. Bukan senang tuan-tuan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Depa jadi macam jam kepala otak. Depa kata, Musa, tasyabaha alaina. Tolong tanya Tuhan sekali lagi. Pasal duk rasa macam lembu lagu tu banyak jenis tu. Tasyabaha, dia jadi kami tak boleh nak tentu yang mana sekor ni. Pasal apa? Pasal nak jadi macam nak hok ni boleh. Tadi hok mudah hampa tak mau buat. Kalau hok mudah tadi hampa tangkap tu. Cerita ni tak dan episod 2, episod 1 dah tamat dah. Ni episod berapa ni, tak boleh nak habis lagi ni. Lah kali depa mengaku kata depa tak boleh pergi cari. Pasal apa? Pasal tasyabaha. Dia jadi macam banyak sangat. Tak tahu yang mana satu. Tu dia. Tak tahu yang mana satu ke atau tak ada yang mana satu langsung. Tu. Kemudian Tuhan tambah lagi. Depa kata apa? Yang ni yang menyelamatkan depa. Yang ni mahal ni. Ni depa yang kata, bukan Musa kata. Depa kata wa inna insyaallah. Yang ni lah yang Tuhan tolong juga tu. Perkataan ni lah yang Tuhan rahmat juga tu. Yang Tuhan tolong depa bagi boleh juga dapat lembu tu. Pasal depa kata apa? Depa lapik insya-Allah. Tu dia. Besarnya perkataan insya-Allah tuan-tuan, latih mulut tuan-tuan. Nak buat apa pun jangan tinggal insya-Allah. Bani Israel yang akal jenuh, yang honak ni, yang jahat ni, yang kono pusing kono pun Tuhan tolong pasal insya-Allah. Tuhan tolong ni dalam ayat ni dalil dia Tuhan tolong depa, kata ulama Tuhan tolong pasal insya-Allah tu. Kalau depa tak sebut, depa takkan jumpa lembu tu. Dia tuan-tuan. Kita ada tak jadi tak habislah cerita ni pasal tak sembelih. Bila tak sembelih, tak tahulah siapa
bunuh. Kan? Kita kena sambung siri yang kedua. Pasal apa kita tak dah habis? Bukan pasal masa. Pasal kelaku Bani Israel tu. Kelaku mereka pasal tu kita tak habis. Pasal mereka tanya banyak. Kalau mereka tak tanya, habislah kita. Jadi tuan-tuan jangan marah saya. Jangan marah SOP, marah Bani Israel tu. Okey tuan-tuan, nanti kita sambung dengan pengajarannya sekali. Apa kesudahan cerita ni? Setakat itu sahaja dahulu malam ini. Mudah-mudahan adalah juga pengajaran yang boleh kita petik. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.